Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya buat video ni untuk menjelaskan ada pihak yang salah faham dengan Agong dengan pelantikan Perdana Menteri baru. Okey, jadi saya nak menjelaskan beberapa perkara mengikut Perlembagaan Malaysia. Okey, terhadap salah faham mereka. Okey, disebabkan commonly dibagi tahu Agong ada kuasa untuk memilih seorang Perdana Menteri. Jadi ada pihak salah faham mengapa Agong melantik Ismail Sabri, sedangkan Agong ada kuasa. Katakan Agong ada kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri, mengapa Agong tidak melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mengapa kena lantik seorang Perdana Menteri daripada Kerajaan Barisan Nasional? Okey, itu yang ada pihak tidak puas hati. Okey, jadi penjelasannya adalah walaupun Agong ada kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri, tetapi secara teknikal, okey, siapa yang memilih Perdana Menteri itu adalah ahli parlimen. Okey, apabila seorang ahli parlimen sudah mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen yang lain, jadi ahli parlimen tersebut akan jadi Perdana Menteri. Itu adalah secara teknikal. Okey, perkara ini berlaku kerana apabila katakan Agong melantik seorang ahli parlimen menjadi yang Agong sukalah. Okey, katakan Agong melantik seorang, saya suka ahli parlimen ni, jadi saya pilih dia sebagai Perdana Menteri. Katakan Agong pilih sendiri. Okey, tapi perlembagaan juga ada perkara apabila Perdana Menteri itu hilang majoriti sokongan daripada ahli parlimen, jadi dia kena letak jawatan. Okey, itulah konflik di sana. Jadi kita pusing-pusing fikir macam mana pun, sebenarnya siapa yang pilih Perdana Menteri itu? Okey, Perdana Menteri itu dipilih oleh ahli parlimen itu sendiri. Okey, ahli parlimen itu dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Okey, apabila pilihan raya, kita undi, kita yang memilih ahli parlimen. Mereka yang memimpin negara ni. Jadi apa-apa kita tidak puas hati dengan pemimpin kita, kita tak perlu salahkan mana-mana pihak. Kita kena faham, kita apabila tak puas hati dengan kepimpinan negara, kita kena tunggu untuk pilihan raya akan datang untuk tukar pemimpin. Kita belajar daripada kesilapan kita. Itulah hak undi. Okey, itulah demokrasi. Kena faham. Jadi di sini siapa-siapa yang salahkan Agong dengan pelantikan PM baru, kena faham itu bukan keputusan Agong. Okey, Agong hanya seorang pengadil untuk mengira sokongan daripada ahli parlimen. Siapa ada majoriti, ahli parlimen itulah akan jadi Perdana Menteri. Okey, jelas? Jadi Perdana Menteri baru dipilih oleh ahli parlimen dan Agong menjadi pengadil untuk mengira sokongan itu dan buat announcement siapa jadi Perdana Menteri. Itu saja. Okey. Yang berikutnya, parti GPS, dia buat satu benda yang mengelirukan, di mana dia pergi bagi tahu Agong, suka hati Agong boleh guna sokongan parti mereka untuk siapa-siapa pun. Okey,
Saya percaya mereka ada 18 kerusi. Jadi mereka bagi apa, mereka bagi tahu Agong, Sukati Agong, bagi seat mereka kepada siapa-siapa pun boleh. Bagi kepada Datuk Seri Anwar ke ataupun siapa-siapa pun boleh. Okey. Jadi sebenarnya itu adalah melanggar perlembagaan. Okey. Di situ juga ada berlaku salah faham, di mana ada pihak membuat andaian GPS 18 kerusi itu kalau bagi sebelah sini, Datuk Seri Anwar cukup untuk menjadi dapat majoriti sokongan ahli parlimen, jadi terus boleh jadi Perdana Menteri. Itu satu lagi salah faham. Apabila ada beberapa raja-raja Melayu yang menentang, okey, mana boleh macam ini melanggar perlembagaan. Mereka menentang bukan maksudnya mereka sokong UMNO ataupun mereka tolak Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada. Mereka menentang pasal perkara itu melanggar perlembagaan. Jadi mereka memberi pandangan mereka, okey, Agong tidak boleh menggunakan kuasanya untuk 18 kerusi itu dengan sukahati Agong boleh letak mana-mana. Tidak boleh. Itu akan melanggar perlembagaan. Jadi mereka bagi tahu balik kepada parti GPS, awak kena buat pilihan sendiri. Okey. Lepas mereka buat pilihan sendiri, mereka sokong Ismail Sabri lah sebagai Perdana Menteri. Jadi di sini kena faham, GPS ni saya langsung tak percaya dengan sebelah sana lah, sebelah kerajaan. Mereka setiap perkara mereka buat tu ada agenda mereka, ada drama. So itu pun saya percaya satu drama untuk mengelirukan. Okey. GPS ni kalau dia ikhlas nak sokong Datuk Seri Anwar, dia akan sokong. Sebenarnya dia sokong Barisan Nasional. Okey. Mereka nak buat satu macam huru-hara lah dengan melanggar perlembagaan, menimbulkan Agong, menyusahkan Agong lah. Itu saja saya boleh kata di sini lah. Pasal banyak orang salah faham. Seolah-olah ada yang ingat raja-raja Melayu sendiri tak sokong Datuk Seri Anwar, mereka sokong kerajaan Barisan Nasional. Macam-macam kekeliruan sudah jadi. Okey. Jadi kena faham di sini tiada apa-apa salah ataupun niat jahat yang dibuat oleh raja-raja Melayu ataupun Agong. Mereka hanya ikut berpandukan perlembagaan dalam pelantikan Perdana Menteri yang baru. Okey. Jadi sebagai rakyat kita kena faham, ini semua berpunca daripada kesilapan kita sendiri. Kita salah pilih pemimpin. Okey, jadi itu yang menimbulkan kita dapat pemimpin macam inilah yang kita tak suka. Okey. Kita boleh cakap apa saja, kerajaan mereka sudah mengkhianati. Kita pilih Pakatan Harapan, mereka sudah mengkhianat kita, mereka dah menubuhkan satu kerajaan lain. Kita boleh cakap apa saja. Tapi kita harus faham, semuanya berlaku berpandukan perlembagaan. Okey? Banyak pihak bising lah, mereka cakap kerajaan backdoor macam-macam. Tapi dari segi perlembagaan, semuanya berlaku berpandukan perlembagaan. Jadi sebagai rakyat, apabila kita faham mereka lompat parti, kita kena faham. Jadi kita masih ada peluang dalam pilihan raya akan datang. Okey, bukan maksudnya sudah habis Malaysia, tak ada. Setiap 4 hingga 5 tahun kita akan beri peluang balik untuk pilih pemimpin. Okay, sebagai rakyat kita kena perhatikan apa yang sedang berlaku di negara. Okey.
Dan masa dapat peluang untuk mengundi, gunakan peluang itu dengan betul. Yang mana nak hapuskan, pemimpin mana yang tak betul nak hapuskan tu, gunakan masa tu lah hak undi tu. Okey? Jadi itu sajalah penjelasan saya. Okey, jadi tak perlu salah faham tentang apa yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu dalam isu pelantikan PM baru lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.